Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada malam ini untuk sambungan mentelaah kitab Islam Agama Rahmah, karya Dr. Syekh Ali Mahidin Al-Qarahdari. Siri ke-8 malam ini. Malam semalam tidak dapat buat live saya sebab dalam perjalanan balik daripada JB, dalam kereta tu kadang-kadang ada tempat ada line, ada tempat tak ada line. Tak bagus, jadi tak boleh nak buat live. Ingat cara nak buat dalam kereta tapi tak dapat. Kita sambung terus sekalian berkaitan dengan mendahulukan perdamaian ke atas peperangan walaupun terdapat cacat celah keaiban pada sebahagiannya. Di dalam Islam, islah bukan sekadar syiar yang dilaung-laungkan semata-mata. Sesungguhnya ia telah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah baginda yang mulia. Ketika baginda ingin berangkat ke Mekah bersama-sama para sahabat yang lain untuk menunaikan umrah, musyrikin Quraisy telah menghalang mereka walaupun jelas akan objektif kedatangan mereka, yakni mengerjakan umrah semata-mata. Mereka datang dengan berpakaian ihram dan menunggang unta sehinggalah sampai di Hudaybiyah. Didudukkan unta baginda yang dinamakan Al-Qaswah. Lalu baginda Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah mereka meminta sesuatu hal yang menyebabkan mereka mengagungkan kemuliaan Allah Ta'ala kecuali aku akan memberikan perkara tersebut." Ini maknanya dalam kita menyebut-nyebut bahawa kita nak buat islah, pembaikan ataupun reformasi itu bukan sekadar dilaung-laungkan. Hendaklah kita praktikkan betul sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki Mekah untuk menunaikan umrah kali yang pertama, iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah, tak silap tuan-tuan sekalian. Nabi telah dihalang oleh puak-puak kafir Quraisy, tetapi demi untuk kebaikan maka Nabi berhenti di Hudaybiyah dan menghantar utusan kepada Quraisy untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan semua pihak agar tidak berlaku kerosakan ataupun kemudaratan. Maka baginda telah mengutus Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ke Makkah untuk menyampaikan maklumat kepada pihak pemimpin Quraisy bahawa Nabi SAW akan masuk ke Mekah. Jadi ini salah satu daripada adab yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Mana walaupun Mekah itu asalnya adalah tanah air baginda Rasulullah SAW, tapi bimbang kalau berlakunya ataupun tercetusnya peperangan disebabkan oleh Nabi tidak memaklumkan kedatangan. Maka sebab itulah baginda Rasulullah SAW terlebih dahulu memaklumkan kepada pihak Quraisy untuk Nabi masuk, walaupun hanya untuk melakukan umrah, bukan untuk berperang. Ini salah satu contoh yang baik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita umatnya juga mencontohi dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahawa kita tidak boleh menceroboh ke satu-satu tempat untuk kita memasukinya walaupun dengan alasan untuk kita melakukan kebaikan. Jadi dibimbangi ianya akan mencetuskan huru-hara ataupun kemudaratan. Baik, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk memasuki Makkah namun dihalang oleh Quraisy. Lalu baginda menghantar beberapa utusan secara berurutan untuk menjelaskan sebab kedatangan mereka, iaitu dihantar Kharashi bin Umayyah Al-Khuzai. Quraisy hendak membunuhnya, mujur dihalang oleh Al-Ahabishi, salah satu puak Quraisy, dan kemudiannya Uthman bin Affan dihantar untuk menjelaskan objektif kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni semata-mata ingin menziarahi dan memuliakan Kaabah. Namun Quraisy sengaja melengah-lengahkan beliau dan menghalang beliau pulang sehingga umat Islam menyangka beliau dibunuh. Lalu baginda Rasulullah SAW menyeru orang-orang Islam untuk berbaiat di bawah pokok dipersetujui oleh semua melainkan Al-Jad bin Qais, yakni orang munafik.
Bai'ah ini dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan iaitu Nabi membuat perjanjian di bawah pohon pokok yang dinamakan pokok Ridwan, di mana dibunuh oleh pokok Quraisy. Sebab tu mereka berbai'ah, apapun yang terjadi mereka akan membalas perjanjian. Hello Zuhaili? Dengar tak? Hello? Suara ada tak? Hello? Hello, cobaan 1, 2, 3. Okey, clear. Sorry, tadi saya lupa pasang mikrofon, jadi saya bimbang ada gangguan suara. Saya baru pasang mikrofon. Okey, baik. Jadi bila Saidina Osman tadi dilengah-lengahkan untuk balik semula ke Hudaibiyah, jadi para sahabat menyangka bahawa Saidina Osman telah dibunuh. Lalu mereka membuat satu janji sumpah setia bersama Rasulullah. Apa-apa terjadi mereka akan masuk ke Mekah untuk membalas dendam di atas pembunuhan Saidina Osman. Sebab tu sekalian, daripada dulu peraturan dunia ni memang daripada dulu lagi, utusan tidak boleh dibunuh. Jadi kalau utusan itu dibunuh, maka tu sekalian, makna penduduk di tempat situ ataupun pemimpinnya telah melanggar perjanjian dan mereka boleh diambil tindakan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ketika mana Libya, tuan-tuan sekalian, Libya ke Tunisia, Libya tak silap saya, bila mana Muammar Gaddafi telah dijatuhkan, mereka telah membunuh duta Amerika di Libya ketika itu, dan mendapat kecaman, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab duta ni utusan. Kita tak suka dengan mereka tu satu hal, tapi kita tidak boleh bunuh duta dia, sebab duta ni adalah wakil saja daripada negara Amerika. Jadi sebab tu bila dah terbunuh di situ, masa Arab Spring tu, mula ada ura-ura akan berlaku pembunuhan duta Amerika di Kairah, tak silap lepas tu sekalian. Tapi Dr. Mursi almarhum cepat-cepat mengambil tindakan supaya jangan berlaku pembunuhan terhadap duta Amerika ketika itu. Ini menunjukkan apa tuan-tuan sekalian, bahawa utusan tidak boleh dibunuh, sebab utusan ini hanya wakil saja kepada satu-satu kerajaan. Jadi ini yang para sahabat berbai'ah dengan Rasulullah, membuat janji sumpah setia untuk melanggar Mekah sekiranya benar Saidina Osman telah dibunuh. Akhirnya perkara tersebut berakhir dengan perdamaian. Sebab apa? Sebab orang Mekah pula dengar bahawa Nabi dah buat bai'ah nak langgar mereka. Jadi cepat-cepat mereka mengantar 2 orang utusan untuk bertemu dengan Rasulullah dengan membawa Saidina Osman radhiyallahu anhu. Walaupun pada zahirnya nampak seperti kompromi yang merugikan umat Islam dan menguntungkan musyrikin, maka ketika itu berlaku pula satu perjanjian dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ada 10 isi dia tu sekalian, dan sebahagian daripada isi kandungan perjanjian itu kelihatan seperti rugi pada belah orang Islam, untung pada orang kafir tu sekalian. Nampak daripada zahirnya begitu, tetapi sebenarnya untuk jangka masa panjang, apa yang diputuskan oleh Rasulullah dalam perjanjian itu adalah keuntungan kepada umat Islam. Nanti kita lihat ada beberapa perkara yang boleh kita kongsikan, Sebagai contoh, Ali bin Abi Talib menulis pada awal perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, lalu dibantah oleh wakil Quraisy iaitu Suhail bin Amru. Masa nak tulis perjanjian itu, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, perjanjian ini nak dimulakan dengan apa?" Nabi kata, "Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim." Lalu dibantah oleh Suhail bin Amru. Suhail bin Amru utusan Quraisy. Dia mengata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui apa itu Ar-Rahman." Jadi dia tak mau. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, aku tak tahu apa itu Ar-Rahman tu apa. Maka tulislah Bismikallahumma. Suhail minta supaya dia tulis Bismikallahumma. Padahal sama je tu sekalian, Allah juga. Bismikallahumma, dengan nama Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim, sama je. Cuma mereka tak faham perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim sebab mereka tak pernah dengar sebelum itu. Jadi mereka menolaknya,
Maka tulislah bismikallahumma. Orang-orang muslim menyanggahnya. Para sahabat masa tu dah naik angin dah tuan-tuan sekalian. Dan berkeras ingin mengekalkan ucapan basmalah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tulislah bismikallahumma. Sama juga dengan nama Allah. Makna Nabi mengalah. Tapi mengalah bukan erti kalah, tuan-tuan sekalian. Mengalah kerana apa? Kerana untuk memastikan perjanjian itu dapat dimeterai. Yang mana nanti ada pula isi-isi kandungan yang sebenarnya akhirnya menguntungkan Islam di masa depan. Kemudian tuan-tuan sekalian, Suhail menyanggah teks. Inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Kemudian terus nak tulis apa? Ditulis ini adalah diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Dia tak setuju lagi. Lagi sekali dia membantah. Kata Suhail, demi Allah, jika kami mengetahui bahawa engkau adalah utusan Allah, kami tidak akan menghalang engkau dari Baitullah, yakni Kaabah, dan tidak akan memerangi engkau. Tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Sabda Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, walaupun kamu mendustakan aku. Lalu baginda menyuruh untuk tulis Muhammad bin Abdullah. Tetapi Ali enggan memadam kalimah Rasulullah. Lalu baginda sendiri mengambil teks tersebut dan memadamnya. Sehingga demikian sekali tulisannya bila Nabi SAW nak tulis nama Nabi pun tak boleh. Bukan nama dia, iaitu Rasul tu tadi. Gelaran Rasul itu tidak diiktiraf oleh pak-pak kafir Quraisy ni tadi. Kami tak iktiraf. Kamu sebagai Rasul. Tak apa. Nabi kata tak apa. Sebab kalau kamu tak iktiraf pun aku memang Rasulullah. Kamu tak mau iktiraf, tak apa. Sebab pengiktirafan dia sebagai Rasul itu ialah daripada Allah SWT. Kalau semua manusia tak mau iktiraf baginda pun tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Tapi baginda sendiri suruh Saidina Ali padam balik, tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tak mau, tuan-tuan sekalian, sehingga para sahabat lain pun tak setuju. Nabi sendiri yang padam, tuan-tuan sekalian, dan suruh Ali tulis semula, ya. Kemudian Suhail menyanggahi teks, hendaklah benarkan kami bertawaf sekeliling Kaabah dengan bebas, dan berkata, demi Allah, janganlah nanti Arab mengatakan bahawa kami telah berlaku kasar. Jadi antara perjanjian itu meminta supaya Nabi masuk ke Mekah untuk nak bertawaf secara aman. Tapi Suhail tak bagi itu sekalian, dia tak izin. Jangan sampai nanti orang kata kami berlaku kasar, ya. Kemudian telah disyaratkan di pihak Quraisy sebuah syarat yang dilihat tidak adil. Jika mana-mana orang Quraisy menyerah kepada Muhammad tanpa izin penjaminnya, maka hendaklah dikembalikan kepada penjamin mereka. Manakala jika orang Islam pengikut Muhammad menyerah kepada orang-orang Quraisy, tidak akan dikembalikan. Ini kandungan, salah satu di antara kandungan isi perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Kalau ada orang-orang Mekah masuk Islam, dia melarikan diri, walaupun dia kena seksa oleh orang pak-pak Quraisy apa semua, dia lari ke Madinah, maka Nabi tak boleh ambil dia, kena pulangkan dia balik ke Mekah. Tetapi kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, itu Nabi tak boleh ambil tu sekalian, biarkan. Jadi para sahabat tengok macam tak adil tu sekalian. Orang Mekah lari Madinah, hantar balik ke Mekah, sedangkan nanti dia akan diseksa oleh pak-pak kafir Quraisy. Orang Mekah pula lari ke orang Madinah pula lari ke Mekah, tak perlu dikembalikan ke Madinah. Kan nampak berat sebelah tu sekalian. Tetapi sebenarnya tu sekalian, di situ ada dia punya kebaikannya. Apa kebaikannya tu sekalian? Kalau orang Mekah pergi ke Madinah, kemudian dipulangkan balik tu sekalian, mudah-mudahan dia akan terus dapat melaksanakan kerja-kerja dakwah yang masih mereka boleh selesaikan di sana. Walaupun hakikatnya mereka akan disiksa dan seumpamanya, ada hikmah di sebaliknya. Dan orang-orang Madinah yang lari ke Mekah tak apa tu sekalian, sebab orang yang lari ke Mekah berarti mereka itu sudah khianat kepada Rasulullah SAW. Dan buat apa kita nak simpan orang-orang seperti itu? Biarlah dia pergi tu sekalian, ya. Kemudian telah disyaratkan pula oleh Quraisy tadi, kemudian perjanjian ini diterima oleh baginda Rasulullah walaupun mendapat tentangan dan bantahan yang hebat dari para sahabat. Sehinggalah Umar berkata, bukankah engkau Nabi utusan Allah? Rasulullah SAW, ya memang. Umar berkata lagi, bukankah kita dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan? Rasulullah SAW menyebut, ya memang. Umar berkata lagi, kenapakah kita mahu direndahkan oleh mereka itu dalam soal agama kita? Maka Rasulullah SAW menjawab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan sabdanya, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan Rasulnya, aku tidak akan melanggari perintahnya dan dia akan membantuku. Jadi Sayyidina Umar bertegas sekalian, kita ni betul ni. Kenapa kita nak mengalah?
Seolah-olah kita ni hina, kita direndahkan. Sayyidina Umar tegas tuan sekalian, ajak lawan. Ayo terus. Tapi Rasulullah SAW sebut senang itu sekalian. Aku ni utusan Allah, aku tak akan buat benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah para sahabat faham tuan sekalian. Ada hikmah-hikmah di sebaliknya yang akan berlaku. Lebih memerikkan lagi, keadaan Suhail telah menuntut untuk mengembalikan anaknya Abu Jandal bin Suhail yang melepaskan dirinya dari Mekah untuk ke Madinah akibat dibelenggu oleh keluarganya kerana keislamannya. Suhail berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, dia ini adalah seorang orang pertama yang harus engkau kembalikan kepada kami. Sabda Rasulullah, wahai Suhail, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjian. Suhail membalas, demi Allah, jika demikian kami juga tidak akan melanggar perjanjian. Ini ceritanya apa tuan-tuan sekalian? Suhail bin Amru ni, dia ada anak namanya Abu Jandal. Abu Jandal ni dia orang hebat tuan-tuan sekalian. Orang muda, kemudian dia memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, dia telah dirantai di rumah dia oleh bapa dia ni tadi, Suhail bin Amru. Suhail bin Amru pula menjadi wakil Quraisy untuk sign perjanjian. Dia sign, Nabi pun sign tuan-tuan sekalian, dua perjanjian tersebut. Jadi bila dia sign, elok jadi sign, kan tadi dah cakap dah, kalau orang Mekah lari ke Madinah, hendaklah dipulangkan. Abu Jandal pula, dia dapat melepaskan diri. Bila dia melepaskan diri, dia dapat berita Rasulullah ada di Hudaibiyah. Jadi dia harap-harap nanti sampai di Hudaibiyah, Rasulullah dapat menyelamatkannya. Dia pergilah ke Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah, perjanjian telah dimeterai. Itu yang Suhail cakap, inilah budak ni. Ini budak yang pertama yang kau kena pulangkan balik ni. Maka Nabi kata, pulanglah. Ambil, kami tidak akan melanggar perjanjian. Walaupun Nabi tahu Abu Jandal akan diseksa tuan-tuan sekalian. Tapi tengok Rasulullah SAW, dia nampak ada satu kelebihan di suatu masa nanti. Jadi akhirnya Abu Jandal pun dibawa balik tuan-tuan sekalian. Cerita selanjutnya tuan-tuan sekalian, Abu Jandal ni, dia diikat semula dekat rumah. Tapi ialah jenis budak pandai, budak cerdik ni tuan-tuan sekalian. Orang hebat ni, pahlawan ni tuan-tuan sekalian. Dia dapat melepaskan diri lagi. Bila dia dapat melepaskan diri lagi, mana dia nak pergi? Mula-mula dia berfikir untuk nak ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW balik ke Madinah. Jadi kalau pergi ke Madinah, dia kira kalau tadi kat Hudaibiyah pun Nabi tak boleh ambil dia, bimbang nanti melanggar perjanjian dan orang kafir Quraisy akan mengambil tindakan terhadap orang Islam, akan berlaku peperangan dan seumpama dengannya. Ini kalau aku pergi Madinah akan berlaku macam tu juga. Orang Quraisy akan tuntut dan Nabi kena pulangkan balik. Jadi apa yang berlaku tu sekalian, Abu Jandal ni dia pergi ke pesisiran Laut Merah. Dia pergi ni satu kawasan yang mana ia menjadi laluan kafilah-kafilah. Pedagang Quraisy pergi menuju ke Syam. Berdagang. Jadi daripada Mekah dia akan lalu situ. Lalu situ, lalu ke Madinah apa semua, baru pergi ke Syam dekat utara. Jadi apa dibuat sekalian? Abu Jandal ni dia duduk situ, kemudian mana-mana kafilah Quraisy yang lalu dirompaknya dengan dia. Dirompak dengan dia. Kemudian beberapa orang lagi masuk Islam. Macam tu juga, nak lari ke Madinah, nanti kena pulang balik, akhirnya bergabung dengan Abu Jandal. Jadi Abu Jandal ni ada kekuatan, beberapa orang bersamanya. Tiap kali ada kafilah Quraisy lalu, dia akan rompak tuan-tuan sekalian. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, pok-pok Quraisy tak boleh tahan. Lalu Abu Sufyan hantar surat pada Rasulullah SAW. Mereka tak tahan dengan apa yang berlaku, di mana kafilah-kafilah mereka sering menjadi mangsa rampasan oleh Abu Jandal dan geng-geng dia. Akhirnya apa yang berlaku tu sekalian, mereka menghantar surat pada Rasulullah, tak apa, ambillah Abu Jandal dan teman-temannya yang berada di tepi Laut Merah tu, bawa ke Madinah. Akhirnya mereka pun tinggal di Madinah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia pergi ke Madinah, puak-puak kafir Quraisy tidak boleh salahkan Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang membenarkannya. Siapa tadi? Iaitulah puak-puak Quraisy itu sendiri yang membenarkan mereka untuk diambil, bawa balik ke Madinah. Jadi tengok, akhirnya Islam tetap tuan-tuan sekalian mendapat kelebihan. Majoriti orang Muslim tidak berpuas hati mengenai pengembalian semula orang Muslim yang lari kerana menyelamatkan agama mereka. Sehingga dia berkata, wahai Rasulullah, engkau menulisnya? Mana kamu setuju ke kamu tulis perjanjian ini? Sabda Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya sesiapa pun orang Islam yang datang kepada mereka, yakni kaum musyrikin, Allah akan menjauhkan dirinya dari mereka. Dan sesiapa yang datang daripada mereka, moga-moga Allah mengurniakan jalan keluar buat mereka, yakni orang Islam yang dikembalikan tadi. Jadi Nabi dah doakan untuk mereka.
Melalui perjanjian yang telah dimeterai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan dengan syarat-syarat yang telah membawa kemarahan dan rasa tidak puas hati umat Islam, sesungguhnya telah membuktikan betapa pentingnya perdamaian di sisi Rasulullah SAW. Makna apa tu sekalian? Ini kan kita dalam tajuk tentang perdamaian. Islam agama perdamaian. Islam suka kedamaian. Kedamaian merupakan salah satu daripada rahmat. Jadi sebab itu Rasulullah mempraktikkan, cari jalan supaya jangan berlaku peperangan. Sekiranya ada jalan lagi yang boleh digunakan oleh Rasulullah untuk melakukan kebaikan, walaupun nampak macam mengalah, walaupun nampak macam lemah, tetapi akhirnya ada kemenangan di sebalik itu, maka Rasulullah akan laksanakan. Jadi kita pun macam tu juga, tuan-tuan sekalian. Ada waktunya kita kena bertasamuh, bertoleransi, tuan-tuan sekalian. Jangan kita tak boleh, nanti semua susah, tuan-tuan sekalian. Orang kafir sebut Allah tak boleh. Ni tuan-tuan sekalian, Suhail bin Amru sebut nama Allah, Allah bismikallahumma. Kemudian wallahi sebut nama Allah. Nabi tak ada sebut pun. Suhail, Allah Ta'ala tu kita orang punya tau, orang Islam punya. Pasal apa kamu sebut? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Kita kat sini orang kafir sebut Allah pun dah bising, tuan-tuan sekalian. Orang kafir bagi salam, kita marah. Orang kafir baca Quran, kita marah. Kita sendiri tak baca Quran. Kita sendiri sesama orang Islam pun kadang-kadang tak bagi salam. Orang kafir bagi salam, kita marah. Ini kesilapan kita. Orang kafir masuk masjid, kita marah. Semua kena marah, tuan-tuan sekalian. Akhirnya orang kafir tak masuk Islam. Esok ke akhirat nak jawab apa depan Tuhan, tuan-tuan sekalian? Tuhan tanya pasal apa si pula ni, pasal apa kamu tak masuk Islam ni? Malaysia tu kan penduduknya ramai Islam. Kata, Islam susah Malaysia, susah. Susah Malaysia. Kami baca Quran kena marah. Kami sebut Allah kena marah. Kami bagi salam kena marah. Macam mana kami mau kenal Islam? Macam mana kami mau masuk Islam? Macam mana nak jawab depan Tuhan tu sekalian? Sedangkan Rasulullah tak ada masalah. Orang kafir bawa ke masjid supaya dia dapat melihat keindahan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang kafir tu masuk masjid dia nak kotorkan masjid, tu sekalian. Begitu jugalah, perkara-perkara lain yang kita sebut tadi, tu sekalian. Jadi kita jangan terlampau semua tak boleh, semua tak boleh, semua tak boleh. Akhirnya orang pun tak jadi nak masuk Islam, tu sekalian. Melalui perjanjian yang telah dimeterai oleh baginda Rasulullah ini, dan dengan syarat-syarat yang telah membawa kemarahan dan rasa tidak puas hati umat Islam, sesungguhnya telah membuktikan betapa pentingnya perdamaian di sisi Rasulullah SAW. Bahkan dalam Islam, di mana tidak lama kemudian turunlah ayat-ayat dari atas 7 lapis langit yang dinamai dengan surah Al-Fath. Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, sungguh kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malam tadi telah turun sebuah surah yang amat aku cintai daripada terbitnya matahari. Iaitulah surah Al-Fath. Menceritakan tentang kemenangan yang bakal diraih oleh umat Islam setelah mana mereka bersetuju dengan perjanjian tersebut. Benar, perdamaian ini merupakan sebuah kemenangan yang agung yang menatijahkan masuknya 8,000 orang ke dalam Islam dalam tempoh selepas perjanjian, iaitu pada tahun 6 Hijrah, sehinggalah peristiwa pembukaan Fathu Makkah, kota Mekah, yang mana ketika Rasulullah memeterai perjanjian Hudaibiyah, hanya sekitar 1,500 orang umat Islam bersama-sama baginda. Jadi bila Nabi dapat masuk ke Mekah, Fathu Makkah pada tahun yang ke-8 tak silap, berikutnya ini perjanjian ini tahun yang ke-6 Hijrah, tuan-tuan sekalian, ketika itu Nabi masuk dalam keadaan aman, beribu-ribu orang masuk Islam ketika itu. Namun terdapat beberapa contoh yang menunjukkan pihak musyrikin cuba melanggar perjanjian, tetapi baginda Rasulullah SAW tetap dengan prinsip perjanjian. Yang pertama, terdapat 80 orang musyrikin ingin menyelinap ke kawasan umat Islam, lalu mereka ditawan oleh baginda Rasulullah memerintahkan untuk dilepaskan mereka. Jadi ini tuan-tuan sekalian, ada SB. Jadi SB pergi ke Madinah, tuan-tuan sekalian, menyelinap untuk melihat bagaimana kehidupan umat Islam, dan mereka cuba untuk merosakkan umat Islam. Ini cara dia, ni puak-puak kafir Quraisy. Tapi mereka tak berjaya, tuan-tuan sekalian. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga melepaskan 70 tawanan yang ditawan selepas perjanjian. Lepas perjanjian, Nabi bebaskan 70 tawanan. Yang ketiga, terdapat 4 orang yang cuba menyerang Rasulullah SAW dan berjaya ditangkap oleh Salamah bin Al-Aqwa, yang juga dibebaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ini tengok sekalian, walaupun Nabi dapat menangkap perisik-perisik daripada Mekah,
tetapi Nabi lepaskan mereka semula. Sebab apa? Nabi inginkan perdamaian. Sebab kalau Nabi boleh tangkap, boleh bunuh, sebab mereka menceroboh. Mereka cuba menjadi perisik dan mencari maklumat. Tapi Nabi SAW lebih cintakan perdamaian. Sebab itulah mereka dilepaskan. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya melalui sanad Anas bin Malik mengenai kisah 80 orang musyrikin Mekah yang bersenjata lengkap bermaksud menyerang baginda Rasulullah SAW dari Gunung Tan'im. Akan tetapi mereka tertawan lalu dilepaskan kembali atas perintah Rasulullah SAW. Minta maaf tuan-tuan sekalian, ini bukan mereka menyelinap ke Madinah. Ini mereka menyelinap ke Hudaibiyah ketika mana Nabi masih berada di Hudaibiyah. Mereka datang dengan bersenjata untuk menyerang hendap Rasulullah, tapi Rasulullah lepaskan mereka. Mereka datang daripada Gunung Tan'im. Tan'im ni kan dekat masjid yang kita buat miqat tu sekalian. Akan tetapi mereka tertawan lalu dilepaskan kembali oleh baginda Rasulullah. Masa itu turunlah ayat Allah Ta'ala surah Al-Fath ayat 24 yang maksudnya, dan dialah yang telah menahan tangan mereka, yakni orang musyrik, daripada melakukan perkara yang buruk terhadap kamu, dan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka di kawasan Makkah, sesudah ia menjadikan kamu dapat menewaskan mereka. Dan ingatlah Allah adalah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Jadi Allah Ta'ala menahan daripada berlakunya pertumpahan darah. Sebab Allah Ta'ala tak suka setelah berlaku peperangan, khususnya di tanah haram. Ayat ini jelas menunjukkan keutamaan perdamaian dan menghindari peperangan, di mana peperangan merupakan perkara yang tidak disukai dalam Islam. Jadi mana Islam ni selagi ada jalan elak daripada berlaku peperangan, dia akan elakkan sekalian daripada berlaku peperangan. Jadi kita pun macam tu juga sekalian hari ini. Kalau ada jalan untuk kita melepaskan satu-satu masalah dengan dapat mengelakkan daripada unsur-unsur pergaduhan, pertelingkahan, perseteruan yang boleh membawa kemudaratan pada orang ramai, maka perdamaian itu perlu dilaksanakan tuan-tuan sekalian. Macam sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita tengah berperang orang politik kat atas tuan-tuan sekalian. Tak selesai-selesai lagi, dah berapa dah bertahun ni tuan-tuan sekalian tak selesai, orang politik ni bergaduh. Cari jalan yang terbaik untuk kita memastikan bahawa kemaslahatan rakyat itu lebih diutamakan. Ini kadang-kadang fikir tembolok sendiri, perut sendiri itu je tuan-tuan sekalian. Tak ada apa-apa buat untuk rakyat. Lebih-lebih lagi musim Covid ni tuan-tuan sekalian, makin bertambah. Dibuatnya darurat tapi tak selesai juga masalah. Sepatutnya sebelum buat apa-apa tu difikirkannya terlebih dahulu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Syekh Muhammad Abdullah Diraz berkata, melalui ayat ini kita dapat menyimpulkan bahawa peperangan dari kacamata Islam adalah perkara yang buruk, hanya berlaku kerana kemudaratan. Solusi melalui perjanjian damai yang mungkin meragut sebahagian hak mereka dan dalam masa yang sama mengelakkan pertumpahan darah lebih utama dari kemenangan besar yang akan meragut nyawa-nyawa yang banyak. Mana walaupun kita tuan-tuan sekalian melalui perjanjian damai ada sebahagian hak-hak kita yang dirampas oleh pihak yang sebelah sana, tetapi ianya masih lebih baik daripada walaupun perang menang tetapi banyak jiwa-jiwa yang terkorban, banyak para sahabat, kawan-kawan kita yang terkorban. Maka tuan-tuan sekalian, apa cara pun carilah perdamaian. Cari jalan perdamaian. Apa sekalian, suami isteri bergaduh, cari damai, jangan terus cerai tuan-tuan sekalian. Ni musim-musim musim-musim Covid ni tuan sekalian, PKP ni, saya dipahamkan walaupun waktu dibenarkan nikah tu ada orang nikah, tapi kadang-kadang tak sampai beberapa bulan mereka bercerai semula. Saya ada rakan-rakan saya tuan-tuan sekalian yang jadi juru nikah. Baru disebut, dia kata, ya Allah, baru nikah, dia kata beberapa bulan bercerai. Kerana apa? Ialah kerana sekarang ni masalah ekonomi apa semua. Carilah jalan perdamaian tuan-tuan sekalian. Tu orang yang suami isteri bergaduh, cari perdamaian. Kalau tak boleh damai, cari mak bapak lu. Macam mana mak bapak jadi orang tengah? Tak boleh juga pergi jumpa hakim ataupun mahkamah. Dan kita di musim-musim pandemik tuan-tuan sekalian kena banyak bersabar. Cobaan Allah Ta'ala banyak tuan-tuan sekalian.
Ekonomi kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kita kekurangan wang apa semua. Dalam Quran kan sebut dah tuan-tuan sekalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Nanti akan kami cobakan mereka, timpakan mereka. Bahasanya dibalakan. Bala mana? Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian apa? Minal khauf. Ada rasa ketakutan. Hari ni semua orang rasa takut, tuan-tuan sekalian. Nak keluar rumah takut. Tadi saya pergi hantar barang rumah satu sahabat, tuan-tuan sekalian. Dia kata dia dah berbulan tak keluar rumah. Duduk kat rumah sebab apa? Sebab takut. Takut nanti keluar dapat virus Corona, nanti takut terbawa ke rumah pula. Ni tu. Sekarang semua orang takut, tuan-tuan sekalian. Dulu kita, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang macam saya sebut sebelum ni, jumpa kawan, kau jumpa tak si Anu tu? Oi, dah meninggal lah, tahu sudah meninggal, tahun ni baru tahu. Ini kita hari-hari pagi-pagi, tuan-tuan sekalian, buka Facebook, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi. Kawan satu sekolah meninggal, jiran meninggal sebab corona seumpama dengannya. Kemudian pula buka pula FB bocor tu juga ucapan innalillah. Banyak sangat tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi orang jadi takut. Orang takut minal khauf wal ju'. Allah Taala uji kita dengan apa? Kekurangnya makanan, tuan-tuan sekalian. Rasa kelaparan. Hari ini berapa ramai tuan-tuan sekalian orang kelaparan. Sampai jadi gelandangan, kehilangan pekerjaan. Orang makan gaji tak apa, tuan-tuan sekalian. Dia goyang kaki ujung bulan dia dapat gaji. Kan? Orang makan gaji dengan kerajaan lah khususnya. Dengan swasta pun kena potong, tuan-tuan sekalian. Yang makan gaji dengan kerajaan, makan tidur kat rumah pun, buat kerja daripada rumah, ujung bulan dia dapat gaji, tuan-tuan sekalian. Tapi yang bisnes sendiri kan, gulung tikar, tuan-tuan sekalian, kesian. Maknanya Allah Ta'ala uji dengan apa dia? Allah Ta'ala uji dengan kekurangan kelaparan, khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kurangnya harta benda, duit dia kurang. Sebab apa? Hilang pekerjaan, bisnes kena tutup, minal amwal wasamarat, kekurangnya buah-buahan. Tapi negara kita alhamdulillah pandemik pun buah-buahan macam-macam tak silap tu kat luar tu. Allah, manggis, rambutan, durian, macam-macam buah kita ada lagi tu silap. Tapi yang paling penting apa? Apa juga ujian yang kita hadapi? Wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, Allah Ta'ala akan berikan dia kelebihan-kelebihan yang banyak. Jadi kita kena banyak bersabar, tuan-tuan sekalian. Siapa orang yang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepadanya, dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kepada Allah juga kita kembali, ya. Ini itu sekalian penting. Jadi kita kena menjadi orang-orang yang sabar. Sebab apa tu dalam surah Wal Asr tu pun sebutkan wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Sesungguhnya demi masa semua orang dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman berugi lagi. Orang yang beramal soleh, orang beramal soleh berugi lagi. Orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Orang yang berpesan kebenaran pun bukan semua untung lagi. Ada lagi tu lihat. Akhirnya orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan kata Allah Ta'ala Quran dalam ayat lain, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan ganjaran tanpa hisab. Jadi kita kena banyak sabar. Dan sabar ni bukan setakat cakap, tuan-tuan sekalian. Kita kena praktikkan, ya. Sabar ni ada beberapa jenis. Ada 3 jenis sabar, tuan-tuan sekalian. Ya. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, sabar apabila kita diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat. Kena sabar, tuan-tuan sekalian. Nikmat ni pun juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Contoh apa, tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala bagi nikmat harta benda, nikmat duit misalnya. Dapat gaji hujung bulan semua tu. Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak uji kita. Nak uji kita bersyukur ataupun tidak dengan apa nama ni? Rezeki Allah Taala bagi pada kita, bayar zakat ke tidak, infak ke tidak. Orang yang sabar, dia akan jaga-jaga gunakan duit dia. Harta yang Allah Taala bagi, ya. Kemudian sabar kerana diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sabar, minta maaf, sabar. Minta maaf. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Nak buat benda baik, kena taat, kena sabar tuan-tuan sekalian. Selain kita sabar tadi dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi apa, nak buat ibadah pun kena sabar. Sembahyang, jangan laju Charlie Chaplin tuan-tuan sekalian. Sabar, ambil wuduk, sabar, elok-elok. Tu sabar tuan-tuan sekalian. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Tengok orang perempuan cantik tuan-tuan sekalian, ya, maksiat boleh bawa kita pada maksiat, kita sabar. Kalau nak dengan perempuan tu kena nikah. Kalau belum kahwin lagi lah. Kalau dah kahwin bini orang, tak kita nak nikah dengan dia, tak? Ini kadang-kadang tuan-tuan sekalian dah tutup bangka lah tuan-tuan sekalian, baru nak sibuk nak berkahwin dengan bini orang apa semua. Ini ada kes tuan-tuan sekalian, beberapa kes lah sahabat-sahabat cerita tuan sekalian, kerana reunion tuan-tuan sekalian. Kerana reunion ya, payah sebut bahasa orang putih ni, reunion. Entah union apa tak tahu. Dia pergi reunion tuan-tuan sekalian. Apa, Zuhaili belum kahwin? Saya pun belum kahwin lagi. Saya belum kahwin lagi tuan-tuan sekalian, lagi belum kahwin dah. Zuhaili ni dia bujang lagi tuan-tuan sekalian, dia bujang 4 belum kahwin. Siapa nak boleh jadikan menantu ni. Muhammad Zuhaili tu yang tulis belum kahwin tu. Ni bagus budak ni tuan-tuan sekalian, dia tiap-tiap malam ngaji rajin. Siap beli kitab lagi ni. Ni antara murid saya yang paling rajin menuntut ilmu daripada dulu sampai sekarang. Walaupun dia dah jadi ustaz, dah mengajar, dia masih rajin lagi mengaji. Tahniah Ustaz Zuhaili ya. Jadi siapa yang nak dapat menantu ni, Ustaz ni Muhammad Zuhaili ni. Belum kahwin ni, umur dah 20 lebih dah ni. Ini boleh jadi calon menantu. Dia bujang 4. Kalau saya bujang 3 tuan-tuan sekalian, bujang 3. Baik tuan-tuan sekalian, ya. Dia reunion tuan-tuan sekalian, jumpa bekas awet lama dulu. Mantan, kalau orang Indonesia sebut mantan pacar. Mantan pacar. Dulu awet lama kat sekolah. Tiba-tiba keluar, masing-masing dah berkahwin, jumpa tuan-tuan sekalian dekat reunion, gurau, sangkut balik tuan-tuan sekalian. Si perempuan balik minta cerai dengan suami sebab nak kahwin dengan si laki tu. Laki tu pun tak fikir-fikir panjang tuan-tuan sekalian, duk teringat zaman-zaman dulu. Kalau masih umur belasan tahun, umur 20-an, itu okey lah tu, sekian cantik. Saya ni kadang-kadang pun dah kerepot juga dah. Yang laki pun dah kerepot, yang perempuan pun dah kerepot. Tapi itulah setan ni pandai betul tuan-tuan sekalian. Cari jalan supaya berlakunya perceraian. Ini semua kerja setan tuan-tuan sekalian. Jadi kalau reunion tu pun berhati-hatilah. Tapi kalau tak perlu nak reunion, tak payahlah tuan-tuan sekalian. Buat apa yang nak pergi reunion, dah jadi bini orang apa semua kan. Kita mengelakkan fitnah tu lebih baik. Jalan kebun clear, alhamdulillah. Kami di sini tengah gerimis lagi ni tuan-tuan sekalian, memang kedinginan. Kedinginan. Oleh sebab itu cukup sampai di sini dulu sebab dah dingin dah ni tuan-tuan sekalian. Hujan. Tadi lepas sembahyang maghrib tadi dia start lah hujan, tapi gerimis je. Ni dah nak reda nampaknya. Baik tuan-tuan sekalian, saya nak mengingatkan satu lagi perkara tuan-tuan sekalian ya. Mana-mana yang belum ambil vaksin, pergilah tuan sekalian ya. Di Selangor KL ni senang berbanding di Johor, di negeri lain susah. Saya semalam pergi Johor tu, kawan saya sampai nak pergi ke swasta je dah nak beli je. Sebab apa? Sebab nak tunggu tu dia lambat, tak dapat. Kita di Selangor ni senang pergi. Janganlah tuan-tuan sekalian ada alasan-alasan ni vaksin ni macam-macam ya. Tuan-tuan sekalian, vaksin adalah salah satu daripada usaha ikhtiar, baru namanya tawakal tuan-tuan sekalian. Sebab buat masa ini, itulah cara untuk kita nak mengelakkan daripada terkena COVID-19. Walaupun memang ada orang dah vaksin pun kena juga, tu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala begitu tu sekalian. Tapi kan kadarnya sikit. Kalau 100 orang dia vaksin, mungkin yang mati seorang dua berbanding daripada yang selebihnya 98 tu sekalian. Tapi kalau tak vaksin langsung boleh jadi 100-100 mati tu sekalian. Ini ada alasan macam-macam. Saya kadang-kadang ada kawan tu sekalian sampai anak dia tu sekalian daripada kecil tu semua nak divaksin tak boleh tu sekalian. Dia pun sama juga, jadi golongan anti vaksin. Tapi aku pelik tu sekalian, anti vaksin ni pergi umrah dia pergi pula. Sebab nak pergi umrah kena vaksin juga. Vaksin tu dia boleh ambil pula. Vaksin lain macam-macam alasan dia. Nak pergi umrah, vaksin yang kan ada vaksin yang apa nama ni, pakai nak buat buku kuning tu kalau kita nak pergi umrah tu sekalian. Yang tu dia ambil pula pasal nak pergi Mekah.
Alasan darurah. Yang ni tak darurah tuan-tuan sekalian. Kalau sampai wabak menyebar macam ni, sudahlah tuan-tuan sekalian, kita bukan pakarnya, kita ikutlah pandangan pakar tuan-tuan sekalian. Buat masa ini, itu cara yang pihak pakar-pakar kesihatan mencadangkan begitu, kita ikutlah tuan-tuan sekalian. Ya. Tapi kalau tuan-tuan tak mau ikut juga, terpulanglah. Cuma kaedah tu kan, kemaslahatan orang ramai lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ya. Baik, sekian sampai sini dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok malam, siri yang ke-9 insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan selamat menyambut tahun baru hijrah. Ya tuan-tuan sekalian, kita akan menyambut Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah tak lama lagi. InsyaAllah saya akan buat satu hari untuk kita buat ceramah Ma'al Hijrah nanti, ya, khas kita bincangkan tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah Nabi ni tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bahaskan, dia banyak tuan-tuan sekalian perkara yang boleh menjadikan pengajaran pada kita. Yang pertama tuan-tuan sekalian, golongan orang yang berperanan menjayakan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, strategi kejayaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh gunakan untuk kita pada hari ini, dan banyak lagi lah tu aspek-aspek yang boleh kita bicarakan berkaitan hijrah nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika wa badal sarmadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa la takhtim alaina bi khatimati syaqawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.